Perkembangan badminton Masters Indonesia, bergu wanita negara Tina dan Perli Tan perlu bermandi peluh untuk menempas slot ke peringkat suku akhir selepas menewaskan wakil Korea Baik Hana Liu Lim dalam aksi rubber set. Pasangan negara terlebih dahulu tewas di set pertama apabila lawan mereka beraksi lebih agresif dan sabar di atas gelanggang. Namun gandingan di ranking ke-10 dunia itu kembali mendapatkan rentak dan momentum di set kedua sebelum melakar kemenangan. Actually, dalam first set, we had a good lead in the beginning, tapi we did some simple mistakes and opponent was also very patient and aggressive. Towards the end, kita pun telah main sikit defensif dan mereka pun asyik put pressure on us. Our target is just to play our best and give all out in every game lah. Ini rasa kayak gitu lah. Lain-lain keputusan badminton Masters Indonesia di Istora Senayan menyaksikan perseorangan lelaki harapan negara Lee Zijia berdepan lawan di ranking ke-27 dunia Mark Kalyu. Namun Zijia pada awalnya berdepan cabaran sengit dengan ketinggalan 14-17 sebelum juara All England 2021 itu pertingkatkan aksi dan kembali mengejar untuk raih 7 mata berturut-turut sekaligus menang set pertama 21-17. Seakan sudah mampu membaca kelemahan lawan, Zijia terus berkasa penguasaan dan akhirnya mara ke suku akhir dengan kemenangan 21-14. Namun skrip berbeza buat gandingan bergu campuran negara Hu Pangron dan To Iwei yang membuka tirai aksi kem negara dalam pusingan 32 terbaik. Gandingan yang baru digandingkan ini pada awalnya tampak agresif biarpun dapat tentangan hebat pemenang pingat gangsa World Champ 2021 Tang Chunman Zi Yingsuat menerusi kemenangan set pertama 22-20. Namun graf prestasi mereka turun mendadak apabila tewas set kedua 5-21 dan seakan terkesan dengan kekalahan set kedua, wakil negara ini terus hamba menerusi aksi set ketiga dan akur gagal ke suku akhir menerusi keputusan 15-21. Pasangan Vivian Hu dan Lim Chiu Sien bagi bergu wanita turut hampa apabila gagal menyaingi kehebatan wakil tuan rumah Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva yang diletakkan selaku pilihan ketujuh. Tanpa ada peluang untuk mendahului, Vivian dan Chiu Sien tewas straight sets 17-21, 19-21. Hari ini di Nadia Arena kita sebenarnya ada tema bunga. Tema bunga kerana di tepi saya adalah seorang antara bunga untuk wartawan Nadia Arena dan juga dia pun berbaju bunga sama dengan Zulhelmi Zainal Azam tadi. Kita macam tak pakat tapi macam tema yang cantik. Kita tak macam plan, taman. Tahu-tahu macam samalah. Ya, kita macam taman bunga tapi taman permainan Syakira Zulkifli untuk hari ini tentu sekali gelanggang badminton kan. Betul, sebab Zul pun dah borak pasal bola kan tadi. Dah. Yes. Awak pun dah buat bola semalam. Dah. Jadi hari ini fokus your number one lah, your number one sport badminton. Kita nak sentuh tentang kemarahan Perli dan Tina macam so good kan. Dia bakal bertemu Kittiha Rakul dengan Prajong di suku akhir. Apa pendapat Kira tentang peluang mereka? Sebab diorang sekarang di ranking ke-10 dunia kan? Ya. Ranking pencapaian pun, bagus. Semakin meningkat dan kita mengharapkan semakin meningkatlah sebab yalah women's double kita sebelum ni pun agak kekurangan kan. Dan untuk peluang kali ini saya boleh katakan peluang mereka lebih luas di Masters Indonesia pada musim ini berbanding daripada musim lalu. Tina dan Perli sudah pun mengulangi pencapaian mereka ketika di Masters Indonesia pada tahun lalu. Tapi kalau pada tahun 2021 mereka terkandas di pusingan suku akhir. Ketika mereka berdepan dengan wakil Jepun yang of course lebih memiliki lebih banyak pengalaman berbanding mereka. Tapi untuk kali ini kita Tina juga Perli akan menghadapi cabaran daripada wakil Thailand di saingan suku akhir esok. Kalau kita lihat on paper memanglah ranking tu tak berapa nak berbeza sangat. Macam Perli dengan Tina di kedudukan ke-10 dunia dan ranking wakil Thailand tu di ke-8 dunia. Tapi rekod pertemuan mereka ni memang meyakinkan saya bahawa Perli dan juga Tina ni mampu untuk mengatasi cabaran kerana mereka Perli dan Tina menang ke semua perlawanan dalam 3 pertemuan. Last time mereka bertemu di Piala Uber Mei lalu. Macam so, masih baru. Masih baru. Yeah. So saya pasti mereka memang boleh untuk mengatasi cabaran tu untuk menempas slot ke saingan separuh akhir. Tapi bagaimanapun ia tidak akan menjadi perlawanan yang mudahlah kerana dalam 3 pertemuan mereka tu 2 daripadanya Tina dan juga Perli perlu berdepan beraksi dalam aksi rubber set. 3 set.
Wah, sengit. Tapi tak apa. Nampak sangat macam peningkatan tau Pearly dan juga Tina. Sebab the last time kita ada women's doubles yang memang mencabar semua pasangan wanita lain adalah Vivian dan juga Kewei. Yep. Tapi lepas diorang dah Kita berpecah, masih dah tercari-cari bersara. Ya. sampai kita jumpa Tina dan juga Pearly. Ya, so ini memang dah lah top 10 dah sekarang kan. Yup. Okey, lepas ni kita nak sentuh tentang nama manja yang Shakira panggil pemain ni, Jia. Jia, siapa lagi kalau bukan Lizzie Jia, yang bakal bertemu either Anthony Ginting atau pemain Thailand iaitu Sittikom Tamasin di suku akhir nanti. Apa jangkaan Kira daripada pertemuan ini dan siapa Kira nak tengok Zijia berdepan di suku akhir nanti untuk kita, so kita boleh senang mara ke semis. Okey Ed, walaupun secara realistik lah pasti Ginting nampak possibility Ginting nak mara ke suku akhir tu lebih besar lah kot kan. Sebab home ground. Home ground. Yeah. Tetapi daripada Ginting dengan Sittikom, of course lah saya nak Zijia berdepan dengan Sittikom kan. Ya, of course sebab peluang untuk Zijia lebih cerah ataupun besar lah untuk mara ke peringkat separuh akhir jika dia dijadualkan bertemu dengan Sittikom. Kerana Zijia mempunyai rekod kemenangan yang lebih baik antara pertemuan mereka. Menang semua perlawanan dalam 3 pertemuan juga. Bagus. Dan tapi apa yang akan jadi cabaran buat Zijia kerana kali terakhir Zijia dan juga Sittikom ni bertemu pada 3 tahun lalu. Of course kalau dah 3 tahun tak jumpa, masing-masing punya corak permainan pun sudah berbeza kan, dan Sittikom pula turun dengan under pressure kerana dia berada di ranking ke-31 dunia, dan Zijia pun baru saja memasuki kelompok 5 terbaik dunia kan. Dan tapi kalau mereka jumpa, ia akan boleh menjadi persiapan untuk Zijia kerana Sittikom dan Zijia dijadualkan bertemu di pusingan pertama terbuka Indonesia 2022. Wow. Tapi kalau bertemu dengan Ginting pula, ia akan menjadi... Dia ada penyokong yang akan memberi sokongan pada Ginting. Sebab Ginting main dekat home ground. Itu yang akan menjadi cabaran yang sengit lah untuk Zijia. Dan laluan lebih sukar lah untuk Zijia untuk menempah kesaingan separuh akhir berbanding kalau berdepan dengan Sittikom. Tapi macam Ginting, for sure lah saya cakap aim for title sebab main kat home ground. Tapi saya jangkakan yang macam perlawanan akan menjadi perlawanan yang terbuka Walaupun kalau kita tengok rekod perlawanan, 4 kemenangan berpihak kepada Ginting dalam 5 pertemuan. Tetapi ranking tak jauh beza. Zijia pun dah mengatasi ranking Ginting. Saya pun rasa prestasi Ginting tidak begitu, dia macam tak turun, tak naik sangat. Dia agak mendatar ketika ini. Dan saya rasa Zijia yang sedang meningkat naik. Dia sedang tengah nak peak kan. Sebab dia pun baru je menjuarai terbuka Thailand. Dan ini merupakan pertemuan kali pertama antara Zijia dan Ginting selepas Zijia bergelar profesional. Memang ia akan menjadi perlawanan yang sangat berbeza lah daripada perlawanan-perlawanan yang sebelum ini mereka pernah bertemu. Untuk kita nak macam fight gigit jari, menjerit-jerit kat TV, kita nak Zijia berdepan dengan Ginting. Tapi untuk perjalanan lebih mudah, perjalanan Zijia, lawan dengan Thailand tu. Yes. Okey, Aaron dengan Sowi, your favourite kan? Menang 2 set, bakal bertemu pasangan Cina Liang Wei Keng dan juga Wang Chang. Apa yang kita tahu tentang head to head diorang dan apa peluang Aaron dengan Wei? Untuk Aaron dengan Wei, macam just skip Zulfi dengan Izrin Sebab saya macam mungkin masa tak cukup. Okey, betul tu. Favorite pair. Okey, saya rasa ramai yang menanti kembalinya prestasi sebenar Aaron dan juga Wei. Sama seperti di Olimpik Tokyo terdahulu kan. Kita nak diorang buktikan kredibiliti diorang kan. Jangan tahu dia boleh buat, tapi cuma mungkin masalah kot. Masanya akan menentukan. Tapi seperti kita tahu, mereka pun telah menempah kesaingan suku akhir Masters Indonesia 2022 dan dijadualkan berdepan dengan wakil Cina. Tapi antara mereka ni belum lagi pernah bertemu. Ini kali pertama mereka bertemu. Kerana pair China ni, pair yang baru. Baru saja digandingkan. Mereka baru saja beraksi bersama bermula daripada terbuka Thailand hari itu. Dan saya harap dengan experience ataupun keserasian Aaron dan juga Wei bersama sebelum ini dapat mengatasilah cabaran daripada wakil Cina ni untuk sesuatu lah, meraih sesuatu. Sebab
Sebab kita sebenarnya nak tengok Aaron dengan Wei mara ke separuh akhir. Kerana yang you mention tadi Zifei dengan Izzuddin, kenapa kita tak sentuh? Sebab mereka kita still tak tahu lawan mereka lagi untuk suku akhir. Tapi kalau Zifei Izzuddin juga menang di suku akhir, mereka akan berdepan dengan Aaron Wei di separuh akhir. Ya betul. Cuma laluan Zafir dan juga Izzuddin nak mara ke separuh akhir Ada tu. Marcus dengan Kevin. Kalau diorang menang ada kan. Marcus dan juga Kevin. Tapi saya sempat hari tu jumpa dengan Zafir. Dia ada katakan yang lepas Thailand Open kan balik, dia tengah training untuk kekentalan mental. Okey. Jadi saya fikir kalau mereka berjaya untuk melakukan tu di atas gelanggang, why not? Why not? Yep. And then ini secara ringkas lah sebab ramai tu. Kenapa walk over? Kenapa Encik Chan Peng Sun walk over dalam perlawanannya dengan Chia Yisi? Sayang. Sayang sebab pusingan pertama dia jumpa ex-partner dia, Ya, Goh Liu Ying. dan dia kalahkan Goh Liu Ying. Lepas tu second round dia terpaksa walk over. Okey, kalau Ed lah kan pergi Indonesia. Apa Ed suka buat? Shopping dan makan. Okey, sebenarnya Encik Chan Peng Sun dia dapat macam berdepan dengan Sakit perut. kesihatan. Kesihatan. sakit perut, diarrhea. Dari Jadi get well soon, Peng terpaksa Sun. tarik diri. Alah Peng Sun ni, harap next round dia ni jangan makan. Ya, makan yang penyet kot. Itu lah, sambal pedas sangat. Ya. I rasa. Terima kasih Syakira atas penjelasan yang Thank you, tip-top tu. Ed. Thanks.